Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Menteri Besar Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi berkata pengambilan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi IPT amat penting dalam menyumbang pelbagai idea dan pemangkin kepada kemajuan negeri Johor. Beliau yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor itu berkata anugerah Ikon Siswa merupakan acara tahunan bagi mengiktiraf kejayaan individu serta Persatuan Mahasiswa Anak Johor di seluruh negara. Beliau berharap agar platform yang disediakan ini dapat melahirkan modal insan yang matang dan berketerampilan selain mempunyai jati diri yang teguh dan berminda kelas pertama dalam memacu Johor ke arah negeri maju menjelang tahun 2030. Untuk rekod, penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat, Nur Raudatul Jannah Abdul Rahman dinobatkan sebagai penerima anugerah Menteri Besar Johor pada kali ini. Pelajar tersebut merupakan penuntut tahun akhir ijazah sarjana muda perakaunan itu turut berjaya merangkul anugerah Siswa Johor Terbaik kategori kepimpinan sekaligus membawa pulang hadiah berupa trofi beserta wang tunai keseluruhan bernilai RM3,000. Rombakan Kabinet yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Kerajaan Perpaduan pada minggu lalu telah merancakkan lagi usaha memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan negara. Ketua Wanita UMNO bahagian Langkawi Hisham Suhaili berkata, dengan kehadiran barisan kepimpinan yang baharu dan lama dalam Kabinet terbabit, diharap dapat melahirkan rasa semangat untuk terus bekerja secara berpasukan dalam menerajui kementerian masing-masing. Jelasnya kebanyakan menteri yang dilantik mempunyai banyak pengalaman, terutamanya dalam memperkasakan serta meningkatkan kemakmuran rakyat dan negara semenjak zaman Kerajaan Barisan Nasional lagi. Beliau turut memberikan contoh kepimpinan UMNO yang baharu berada dalam barisan kabinet ialah Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani sebagai Menteri Peladangan dan Komoditi dalam rombakan kabinet dilihat melengkapkan semua 5 pemimpin top 5 UMNO berada dalam barisan jemaah menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyeru semua pihak agar bekerjasama dalam memobilasi usaha bagi memastikan kemiskinan benar-benar dapat disifakan dan tidak dibebankan ke atas kerajaan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu berkata, ini termasuk badan bukan kerajaan NGO, tokoh individu, gerakan swadaya, syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan entiti perniagaan. Katanya peranan menoktahkan kemiskinan ini tidak hanya perlu dibebankan ke atas kerajaan, sebaliknya semua pihak bertanggungjawab untuk bekerjasama dalam menjayakannya. Ujarnya golongan B40 yang rentan dan rapuh serta yang memerlukan pertolongan mesti dibantu agar mereka dapat keluar daripada belenggu kemiskinan. Lebih-lebih lagi golongan tersebut berisiko menghadapi tekanan emosi dan mental. Memetik nilai ihsan dalam konsep Malaysia Madani, beliau berkata inisiatif pendapatan rakyat yang dilaksanakan memberi kesan terhadap penurunan jumlah isi rumah dalam kategori miskin tegar kepada 18,000 keluarga seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika pembentangan Belanjawan 2024 pada 13 Oktober yang lalu. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah telah memperuntukkan sebanyak RM255 juta bagi membantu pekebun kecil getah di seluruh negara yang terkesan akibat musim terkujuh. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, usaha ini merupakan langkah proaktif yang memperlihatkan kesungguhan kerajaan dalam membantu meringankan beban dan menyokong kesejahteraan pekebun kecil. Dalam menghadapi cabaran pengeluaran hasil getah ketika ini, beliau berkata sebanyak 311,596 permohonan telah diterima daripada jumlah sasaran penerima yang ditetapkan, iaitu 318,750 individu melibatkan 3 agensi yang bertanggungjawab mengendalikan pembayaran ini.
Jelasnya pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA telah menerima sebanyak 230,735 permohonan, manakala bagi lembaga industri getah Sabah sebanyak 69,077 permohonan diterima dan lembaga kemajuan tanah persekutuan Felda sebanyak 11,784 permohonan. Secara keseluruhannya, kelayakan penerima bantuan musim tengkujuh melalui RISDA ini adalah kepada pekebun kecil dan penoreh getah, merujuk kepada syarat utama yang ditetapkan iaitu memiliki dan mengusahakan tanah bertanam getah tidak melebihi 2.5 hektar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata kerajaan sedang meneliti cadangan penubuhan mahkamah komersial antarabangsa di Malaysia. Beliau berkata cadangan itu dibincangkan dalam perjumpaan beliau dengan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan pihak mahkamah di Istana Kehakiman semalam. Beliau memaklumkan inisiatif itu bermatlamatkan menjadikan Malaysia sebagai antara destinasi pilihan utama di rantau ini bagi penyelesaian pertikaian berkaitan undang-undang komersial. Jelasnya usaha tersebut juga bertujuan mempertingkatkan keyakinan pelabur asing untuk melabur dalam negara selaras dengan agenda kerajaan perpaduan untuk menarik pelaburan asing ke Malaysia melalui model yang bersesuaian. Sekian daripada saya, Muhammad Syarul Azlan. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.